أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد الحمد لله. Kita sambung lagi sedikit lagi tentang bagaimana berlakunya kejahatan-kejahatan yang berlaku di dalam penggunaan FB ni, terutamanya bagi wanita-wanita yang sebagai isteri terhadap suami mereka. Semalam kita bincang bagaimana berlaku penyamaran terhadap wanita ataupun si isteri itu apabila dia mula mengakses gambar-gambarnya ke dalam akaun Facebooknya. Bagaimana berlakunya sihir melalui gambar-gambar sehingga runtuhnya sebuah rumah tangga yang dibina selama bertahun-tahun. Jadi alhamdulillah, jadi pada sesi kali ini kita nak lihat lagi bagaimana kebaikan dan keburukan media sosial ni. Jadi akhir zaman ni manusia sibuk dengan media sosial. Mungkin kalau kita cakap mereka sibuk melayan Tuhan Dajjal kerana terkena fitnahnya. Dan memang cita-cita Dajjal adalah untuk menjadikan dirinya Tuhan seperti mana Fir'aun. Maka diciptanya pelbagai media sosial, teknologi akhir zaman ini. Dan kalau terlihat tentera-tenteranya yang keluar bersama-sama dengan Dajjal ini, tak kira Ya'juj dan Ma'juj ke siapa saja, adalah merupakan fitnah akhir zaman. Dan kita sekarang sedang berada dalam zaman fitnah. Sehingga kalau kita lihat manusia terlalu sibuk melayan kerana media sosial sehingga terlupa dah Tuhan yang sepatutnya disembah. Dan kalau kita tanya berapa orang yang kenal Tuhan, susah dia orang nak jawab. Kebanyakannya lebih kenal media sosial lagi. Dia jadi pakar, jadi arif dalam media sosial ni. Sebab itulah kadang-kadang bahaya bagi isteri terutamanya. Dia kena ingat tanggungjawab dia banyak. Banyak dosa dia akan buat apabila dia mula akses ataupun dia ada status akaun Facebook dia. Dia start mula nak expose diri dia kepada public, pada masyarakat. Bukan tak boleh. Kita kena fikir benda yang rasional lah, benda yang baik yang melibatkan hukum mahkam. Kalau nak masuk dalam FB, nak tanya dulu FB ni siapa punya, apa tujuan mereka buat FB ni. Ini kita nak kena tanya supaya kita jelas, supaya tak terperangkap di dalam permainan-permainan yang merupakan perangkap-perangkap Dajjal laknatullahi alaih. Baik, kemudian kalau kita lihat media sosial ni menanam kebencian berbanding dengan kebaikan. Dia menzahirkan kebencian di dalam itu. Manusia bergaduh hujung rendah, berkelahi sana sini, bermaki-maki hamun. Politik pun sama juga. Jadi media sosial ni tempat publik. Siapa saja boleh akses, siapa saja boleh masuk, tak ada limit. Jadi bagaimana pula seorang isteri itu nak menggunakan media sosial ni sebagai platform yang kononnya untuk dapat kenal balik kawan-kawan lama dia, alumni dia, seronok berhubung balik. Sebelum ni dia tak pandai pun. Kita pun tak pandai sebelum ni tak. Bila ada FB pun kita tahu. Jadi sama siapa sahaja, sama je. Whatever anda tu adalah seorang pegawai besar, profesional sebagainya, sekarang ni ramai dah mula sesat. Mula sesat di dalam media sosial ni. Sebab penciptanya Dajjal berbeza dengan kita baca Al-Quran, membaca hadis Nabi, membaca kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, membaca kitab hikam lain. Sebab penulisnya itu, yang menulis itu adalah manusia-manusia yang soleh kepada Allah. Manakala media sosial ni pula yang buat ni adalah orang-orang kafir yang kufur kepada Allah. Apa agenda? Agendanya adalah datang daripada Dajjal yang melantik tentera-tenteranya. Tak kira sama ada Mark Zuckerberg ke siapa ke yang buat. Itu merupakan tentera-tentera mereka nak mencetuskan kemusnahan hidup atas manusia ni. Tapi kita tak nampak. Kita dah nampak yang benda yang seronok. Kita nampak benda yang baik, kononnya bagus media sosial ni. Nak berniaga macam mana ni? Kalau tak bagi main FB ni, boleh. Tapi kena tahu peraturan dia. Biar kita tu beriman dulu. Biar kita ada iman supaya kita faham bagaimana kedudukan media sosial ni. Okey. Jadi kenapa banyak kebencian daripada kebaikan? Kerana kita tidak tahu siapa kan berada di sebalik sosial media tu. Di belakang siapa dia? Di belakang tabir tu.
maka pastilah seorang manusia yang paling jahat, itulah Dajjal laknatullahi alaih. Kan? Baik, kemudian bila kita sibuk, bila si isteri tadi mula menyibuk diri dia dengan FB, sebelum ni tak, maka dia juga tidak punya masa lagi untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Sebab hatinya semakin kasih kepada FB, kepada Insta, kepada Telegram. Kan? Jadi kepada Facebook ni sibuk, layan. Dulu tak sibuk, sekarang makin sibuk. Sehingganya lupa dah kepada Allah. Mungkin dia solat. Solat sekadar nak solat saja. Itu pun solat kalang kabut. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dah tak peduli dah. Mula berpegang balik, cari balik handphone. Tengok lihat dalam tu. Tu kawan-kawan hantar mesej tu. Sebelum ni dia tak sibuk dengan kawan-kawan dia. Sekarang dia mula sibuk dah. Nampak tak? Ini peranan. Macam mana Dajjal memahami keperluan manusia itu dalam mengisi nafsu-nafsu mereka itu. Dia cetuskan. Dia tahu kat mana point nak menewaskan manusia ni. Sebab si Dajjal bersekutu dengan syaitan. Jadi bila si isteri ni, sama ada si isteri atau suami mula sibuk dengan media sosial ni, maka mereka dah tak kenal Allah, dah tak cinta kepada Allah. Sebab cinta kepada Allah ni dia tak ikut syaitan, dia tak ikut Dajjal. Tapi dalam media ni dia lebih kepada Dajjal. Dajjal tu dah jadi dia Tuhan dah. Orang tak sadar bahawasanya apabila hati kita tu cinta kepada FB, lebih kepada cinta Allah dan Rasul, maknanya itulah yang kita cintakan. Itulah kita menuhankan Dajjal sebagai Tuhan, bukan lagi Allah sebagai Tuhan. Isu ni isu berat. Siapa yang pernah kena penyakit ni, cuba tanya, cuba recall balik memory, cuba ingat balik dulu masa mula-mula terkena penyakit ni. Sampai tak boleh buat apa. Duduk di mana saja pun, tak kira orang 1000, depan mak bapak pun sama je duk melayan. Walau balik jumpa mak bapak tu, berhentilah sekejap, tak, duk buka, duk tengok tu. Duk update sana, update sini. Konon-konon dia orang sibuk. Apa kita dapat? You are wasting your golden time, bang. Masa emas tu habis melayan ke benda tak faedah tu. Buat apa dah menyibukkan diri dengan benda tak faedah? Duk nak ambil tahu hal orang, buat apa? Kita sibuk ambil tahu hal orang, tambah isteri pula. Dia nak ambil tahu hal suami dia, anak bini dia, anak-anak keluarga dia, cukup. Sikit-sikit sudahlah hal ni, tak. Dia kena ambil tahu semua kawan tu, kawan tu buat ni, nanti nak tahu program ni, alumni ni pula jumpa sana, jumpa sini. Ni sekian hari nak panggil ni, nak panggil. Mula dah tu. Mula nak keluar rumah, mula-mula minta izin kat suami. Lama-lama dia lari gitu ya keluar rumah. Suami tak ada kat rumah, dia mula jahat dah. Kawan-kawan panggil dia tu. Kawan datang ambil kat rumah. Ada pula kawan macam musang bulu ayam tadi, datang ambil kat rumah. Kawan perempuan tak apalah. Kawan perempuan pun tak boleh. Keluar rumah tak boleh, haram bagi wanita keluar rumah tanpa izin suami. Nak kena laknat dengan Tuhan, nak kena laknat dengan malaikat keluar rumah tanpa izin. Dia kena fikir baik-baik. Dia banyak hukum hakam dia. Dia bila si isteri tak peduli buat hukum hakam yang sabit dengan persoalan tanggungjawab ni, maka dia akan melanggar semua benda tu. Kesolehan tu dah hilang, dah tak ada dah kat situ. So, jadi yang kita nak sentuh ni sebenarnya adalah perkara yang boleh membinasakan manusia itu sendiri. Membinasakan si isteri itu sendiri dalam kehidupan dia. Perhatilah, tak percaya tengok. Kita terasa kita berbeza pada dulu. Sebelum ni kita lain. Sekarang kita dah lain. Ini yang paling kita takuti sekali. Baik, wallahualam. Baik, kemudian kita bertanya pula. Apakah seorang isteri yang solehah berani nak exposekan diri dia, nak dedahkan diri dia, ataupun dalam bahasa lain ni nak menjual diri dia kepada publik? Kalau dia seorang solehah, berani tak dia buat macam itu? Hari-hari upload. Update saja dalam FB dia. Tunjuk diri dia sekarang ni pakaian kat sini, besok pakaian kat sini, ini angle ni, besok angle ni pula. Sampai terbaring atas katil pun tunjuk. Apakah ini seorang ciri-ciri seorang isteri solehah ataupun seorang wanita solehah? Kalau yang belum berkahwin lagi, apakah ini ciri-ciri dia solehah? Wanita solehah begini. Jadi ini bukan. Ini semua terpengaruh dengan syaitan. Manusia mula mengikut barat. Perempuan banyak sudah mengikuti orang-orang barat, budaya barat. Kononnya bagus kita tunjuk. Tunjuk gambar kita. Sebelum ni orang tak kenal, tapi orang tahu. Ni isteri sekian sebulan, ni isteri sebulan. Main tak? Dulu orang tak kenal. Isteri hak suaminya, tapi kenapa dia nak expose diri dia kepada publik? Jadi bagaimanakah kalau ciri-ciri seorang isteri solehah untuk menjaga dirinya dari menjadi public figure? Dan public figure ni maknanya tontonan awam dengan sewenang-wenangnya dan menjadi tatapan dan setapan mata manusia pula yang bukan mahram dia. Orang lelaki memang suka tengok perempuan yang cantik. Tengok wajah. Tengok tu benda berdosa dah. Sebab apa? Dia sengaja dia tayang dalam
dalam dia punya media sosial dia tu. Sengaja. Jadi macam mana seorang suami seorang isteri begitu? Dan suami tak kisah pula, lantak kau lah. Betul lah, benda ni bahaya. Mudarat tu banyak. Jadi suami tahu tak apa isteri duk buat. Isteri duk chatting dengan siapa. Isteri duk berhubung dengan siapa. Laki ke perempuan ke, jantan ke betina ke. Jin ke syaitan ke, dajjal ke, siapa yang isteri dia duk berhubung tu. Jadi laki-laki pun laki dayus. Check lah bini tu, tengok apa yang bini tu buat. Kan boleh biar sangat. Sebab tu perempuan ni bengkok, tulang bengkok. Dia kena nasihat, dia biarkan dia bengkok lagi. Dia kena ada agama, dia kena sendai dengan iman tu. Kalau dibiar lagi lama makin bengkok, lagi teruk. Kalau dia tidak, dia tetap bengkok. Sebab tu kata Nabi, apa sabda Nabi? Sebaik-baik isteri adalah yang jika kamu memandangnya, maka kamu akan terhibur. Jika kamu menyuruhnya, maka ia akan menurut dengan patuh. Dan jika kamu bersumpah agar ia melakukan sesuatu, maka dipenuhi dengan baik. Dan jika kamu berpergian, maka ia menjaga dirinya dan harta bendamu. Ini isteri yang solehah. Ni duk masuk diri, duk expose diri dia dalam gambar dia sebagainya dalam FB. Tak kisahlah tengah menyapu sampah ke, tengah buat apa saja, ada je hari-hari. Tak tengoklah dalam FB tu. Siapa kena penyakit ni, na'udzubillah, cepat-cepatlah berhenti buat kerja haram ni. Jadi isteri yang solehah, dia tidak menyembunyikan apa saja dia suami. Dia bertanya dulu, bang boleh tak buat macam ni? Itu isteri solehah. Kalau tidak, dia akan buat belakang suami dia. Dia passion tak buat kat belakang, pintu belakang orang kata. Dia akan bertanya dulu sebab dia tahu hukum hakam halal dengan haram tu. Maknanya kalau dia bertanya, artinya dia tak ada langsung niat jahat terhadap suami dia, pasal dia takut kepada azab Allah. Wanita solehah dia takut kepada Tuhan, azab tu. Sebab azab isteri kena ingat. Sebab tu perempuan kalau mati banyak kubur. Dia kena lebih sekaki ke bawah tu. Cerita pasal neraka perempuan masuk neraka ni banyak sangat dah dalam hadis dan apa semua kitab-kitab banyak menceritakan. Allah ugut, Allah ancam. Sebab tu zaman sekarang ni, zaman fitnah ni, isteri pun tak tahu dah solehah ataupun tidak dah. Jadi isteri tu boleh tak tahu solehah ataupun tidak. Jadi kalau seorang isteri solehah, dia definitely dia pasti tak akan exposekan dedahkan diri dia atau dijual diri dia kepada publik. Sebab dia tahu hukum tu haram. Yang berani dia expose, walaupun dia bertudung, dia kata dia bertudung tak apa, tak nampak aurat. Memang bertudung, tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau benda tengah fitnah maka haram. Dia kena tutup, dia kena pakai niqab atau pakai pudah dan sebagainya. Bukan boleh sewenang-wenang tu. Jadi orang kita ni, orang-orang yang Islam, Melayu yang mengaku Islam ni, kadang-kadang dia tak faham. Dia seronok duk melayan kat FB. Dia tak tahu itu perangkap untuk binasakan diri dia. Hari-hari dia berdosa. Bukan seorang tengok. Kalau gambar dia tu masuk dalam FB, tapi dia boleh dapat di mana-mana tempat pun dalam media sosial tu. Tekan bahagian lain, gambar tu akan keluar. Bukan satu je. Kita ingat FB ni kita dengan kawan-kawan kita saja. Tak. Orang ni pun boleh akses. Sebab gambar tu bila masuk dalam sistem tu, dalam program tu, dia boleh akses. Jadi yang melihat tu, menonton tu ramai, berjuta, mungkin berbilion. Jadi dosa tu di mana siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung dosa tu? Mampu ke tengah-tengah duduk sonok FB tetap mati? Kan? Itulah kadang kita tak ada etika, tak ada adab. Bahaya. Kemudian bapak sakit tengah nazak pun masuk dalam FB. Cerita tolong kawan-kawan, tolong doa. Betul lah ada doa, tapi kau masuk gambar bapak kamu tu dah tengah teruk, tengah nazak pun masuk. Nak masuk kenapa? Nak cerita habis pada orang. Nak cerita sangat, konon-konon nak dapat simpati manusia lain. Cukuplah Allah sebagai Tuhan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah tu wali, penolong kita. Dialah mengeluarkan manusia daripada sesat, gelap, jahat kepada baik. Kenapa nak ambil orang lain sebagai wali? Allah dah jadi wali. Allah penolong kita. Ambillah Allah. Kenapa duk sibuk duduk cerita habis dalam FB tu kepada orang lain? Buat tu nak cerita, buat ni nak cerita, hari-hari. Ustaz tak ustaz pun sama lah sekarang ni. Semua ada buat perangai apa itu. Dia tak terfikir lah. Masing-masing nak menonjol diri dalam publik. Jadi benda yang silap, benda yang paling salah sekali. So better don't. Stop somewhere lah. Stop, berhentilah buat kerja macam ni. So ini sebagai, so ambil berat bab-bab macam ni. Wallahualam. Baik, kemudian ini ada masalah lain pula, iaitu download gambar untuk simpanan dan tatapan. Mendedahkan gambar anda adalah sebenarnya untuk membinasakan diri anda sendiri. Bila kita start bawa masuk gambar kita dalam tu, gambar ramai ke, gambar seorang ke,
Gambar ramai pun orang boleh buat lagi. Dia boleh perbesarkan gambar tu. Dia boleh perkecilkan saiz tu. Sebenarnya membinasakan diri. Sebab kita bagi tahu pada orang ni, kita macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jadi dimaklumkan juga akibat dek kerana gambar wanita telah bersepah di Facebook tu, maka terdapat lelaki berhati buas. Lelaki jenis ni, dia jantan ni, musang bulu ayam ni. Mereka ni akan ambil, akan muat turun, akan download gambar-gambar tersebut, disimpan sebagai koleksi peribadi dia. Tak tahu lah dia nak buat apa. Ada manusia yang gila seks, dia akan puja gambar tu. Walaupun dia tu bini orang, dia peduli apa kamu bini orang ke siapa ke, dia kira kamu yang gatal sangat cari penyakit, kamu siaplah terimalah bahana dia. Jadi jangan dia ada software-software yang didesain dalam tu untuk nak dikristiankan, nak disesatkan. Tu dah banyak dah. Software itu memang special, dia akan cari perempuan-perempuan yang cantik wajah untuk disesatkan. Maka dia ada buat tentera-tentera dia. Dia akan attack perempuan-perempuan macam ni, sama ada dalam bentuk fizikal atau dalam bentuk-bentuk dengan penggunaan syaitan dan sebagainya untuk menyesatkan. Sebab tu ramai hari ni tengok orang jadi gila lah. Kan? Laki bini dah bercerai huru-hara rumah tangga. So jadi yang mana ada rupa tu simpan, jangan duk tayang pada orang, duk cerita ke orang rupa aku begini-begini. Jadi kalau dia tak faham tu tujuan apa itu. Jadi kena hati-hati. Kalau siapa yang ada wajah lawa-lawa tu, jangan duk tunjuk sangat. Dia produk ke, tergedik-gedik tunjuk dalam tu, tayang gambar dia, pakai facial, pakai bedak macam ni. Jadi kalau boleh cuba elak. Sebab rezeki ni Tuhan dah bagi dah, dah jamin dah. Kita tak perlu duk kata, oh kalau tak ada FB nak berniaga macam mana. Jangan cakap begitu. Kita cabar Tuhan sebenarnya. Sedangkan Allah dah kata dah, rezeki yang datang kepada kita ni lebih banyak daripada kita mencari rezeki. Rezeki yang Tuhan bagi itu, yang datang kepada kita ni lebih banyak lagi daripada kita mencari rezeki itu. Jadi kita tak takut apa, cuma kita berusaha. Jangan over, boleh pakai. Orang yang bijak menggunakan FB, muka dia tak nampak langsung. Dia takkan masuk muka dia dalam tu. Sebab dia tak ada, dia takut benda tu. Dia faham benda tu. Pasal banyak kaki-kaki jahat dalam tu, setan-setan, dajjal banyak lagi dalam FB ni. Jadi agak amat malang lah golongan yang ada rupa ni, sangat gairah nak menjaja gambar mereka ni supaya apa? Dapat banyak pujian. Termasuklah janda-janda. Ada pula persatuan janda pula. Janda saja, macam-macam janda dalam tu. Nakkan dilamar. Dia tak tahu yang nak lamar tu banyak musang. Akhir sekali terperangkap dengan permainan-permainan macam itu. Sepatutnya dia berdoa kepada Tuhan, munajat kepada Allah, sembahyang hajat dan sebagainya, mohon kepada Allah supaya dikurniakan seorang calon suami dia. Ini tak masuk gambar dalam tu, minta manusia juga yang nak kepada dia. Benda dah tak elok, nanti yang datang tu pun musang jugalah. Jenis hak jahat juga datang. Mula-mula cantik, lelaki biasalah mujakan perempuan tu, muji perempuan tu, nak dapat perempuan, menggoda perempuan tu. Perempuan pantang dipuji. Akhir sekali merana sampai mati. Ni jangan jaga baik-baik. So jadi benda ni cukup bahaya. Jadi simpan sajalah gambar-gambar yang cute tu. Tak payahlah bagi kalau isteri tu cukuplah untuk tatapan suami, bukan untuk nak tayang kepada rakan-rakan lain. Tengok dia ni pekerja ni pakai gelang tangan mahal, muka dia tengok macam ni, pakai produk macam ni. Tak perlu lagi tunjuk. Tak perlulah duk tamakkan pujian manusia. Cukuplah Allah yang muji dia. Kan? Ni duk sibuk minta orang lain puji, netizen puji. Dia orang beriman ni, dia tak nak lain, dia nak Allah dengan Rasul je. Yang duk nak benda macam ni tak ada beriman. Dia duk sibuk si manusia puji dia, puja dia. Kawan dengan syaitan. Ni benda-benda jahat. Ni cukup jahat benda ni. Saya pun tahu orang tak suka cakap macam ni kan, tapi inilah realiti dia, hakikat dia. Kehidupan akhir zaman ni fitnah. Fitnah ni satu benda yang membinasakan kita. Jadi kalau siapa ada muka cantik, tunggu sajalah pujian malaikat dan bidadari syurga. Kalau lelakinya, biarlah bidadari syurga yang puja dia, yang memuji dia. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, walaupun cantik bagaimanapun, isteri yang cantik duk expose diri dia, akhir sekali rumah tangga tu hancur. Bila orang lain cemburu. Bila orang lain cemburu tengok. Jadi boleh mewujudkan gejala suami pula membandingkan wajah dan tubuh anda dengan isteri dia. Dia duk tengok, oh lawa lagi perempuan ni, isteri aku badan dah teruk dah ni. Jadi akhirnya dia mula membanding-bandingkan. Mula dah masuk dalam gejala-gejala maksiat syaitan, perangkap syaitan. Jadi jika itu berlaku, pemilik gambar mendapat dosa. Maknanya orang yang menguploadkan gambar dia dalam status akaun FB dan sebagainya, dia memang dapat dosa hari-hari. Last kali dia stres. Dosa ni sifat dia panas. Panas, stres, risau, rasa macam-macam, serabut.
Macam-macam benda. Dosa tu panas. Lepas tu orang beriman dia tenang. Orang beriman ni dia tenang. Bila dia ingat Allah dia tenang. Tapi bila dia ingat benda maksiat tu, FB sebagainya, mula dah jadi serabut dah. Kelang kabut dah. Jiwa dia tu tak tenteram. Jadi jangan please. Jangan upload gambar untuk tatapan manusia lain. Kita masuk je dalam tu, berarti kita dah ada niat dah supaya orang tengok gambar kita tu cantik. Masa itulah kita start terima dosa dah. Dosa akan datang sampai kita mati. Selagi gambar tu duduk dalam status tu, mati dah dalam kubur, tapi dosa duduk sampai dalam kubur. Sebab gambar kita masih lagi aktif dalam kita punya FB tu. Ni kena ingat. Sebab tu kalau boleh tengok pakai lah. Benda ni sangat banyak mudaratnya. Wallahualam. Baik, kalau kita lihat ya, ini cerita lah isteri lah. Mesti sebutlah nanti bab suami nanti pula. Kita cerita satu dulu. Bagaimana Dajjal meratah kasih sayang yang terbina dalam sesuatu rumah tangga. Akhirnya rumah tangga itu runtuh dan musnah. Ini benda ni berlaku. Kena ingat, sebab tu rumah tangga adalah amanah Allah. Jadi nak bina rumah tangga, jangan ingat pandai ambil FB je. Pandai buka internet je, bukan. Dia kena belajar tentang hukum hakam. Baik suami ataupun isteri ada tanggungjawab masing-masing, especially isteri. Macam mana tanggungjawab dia pada suami dia. Tambah-tambah dalam kehidupan dunia moden hari ni. Sebab tu tengok orang kahwin kadang 3 bulan, kadang 6 bulan. Kalau lama setahun, runtuhlah rumah tangga tu. Pasal apa? Pasal benda ni. Dia masih duduk dalam benda lain. Dia tak fikir dah. Sebelum dia bujang tak apalah, dia ambil FB sebagainya. Tapi bila dah kahwin, bagaimana kedudukan dia pula? Dia kena taat kepada suami. Mereka kena bincang. Benda semua kena ada penyelesaian. Baik, kita tengok ni saya nak kiaskan benda ni. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Bagi si isteri, kalau sebelum kenal FB, contohnya. Sebelum dia kenal akaun, sebelum dia ada status FB. Lain perangai dia. Dan benda tu tak expose. Dia duduk di rumah, buat kerja biasa, tengok TV sebagainya. Maka dia melayan keluarga dia dengan senang hati lah. Keluarga dia, suami dia. Dia happy lah. Sebab dia tak ada apa benda nak buat. Itu yang nampak depan mata dia. Tetapi setelah dia membuka akaun FB, tahu apa jadi? Dia layan family dia lebih kurang je. Tak sempat dah bagi macam yang sebelum ni. Sebab sibuk tu nak pergi tengok tu. Apa yang kat FB tu lagi? Apa yang nak update lagi? Nak update ni, tak update lagi ni, tak update lagi. Kan dapat apa pun? Membuangkan masa ya. Tapi itu yang dia buat. Selepas akaun FB dia ada. Dulu selalu menonton TV. Dengan keluarga, dengan suami kan duduk. Kadang-kadang yalah, biasalah. Ada yang suka tengok TV sebagainya. Ada masa lah untuk duduk sekali-sekali. Tapi setelah ada akaun FB, dia tak minat lagi tengok TV dah. TV tu dah jadi sampah dah. Sebab TV tu kena disuap kepada kita. Sedangkan dalam FB kita mencari, nak bahan apa dalam tu. Yang lagi jahat, Telegram tu. Menonton tanpa batasan. Buka nak apa saja dalam tu ada. Sek tak sek, fono tak fono, semua ada dalam tu. Sampai ada satu grup tu dia duduk dengan Korea ni, punya jadi gila dah. Laki dia tak peduli dah. Anak dia tak kisah dah. Bukan biasa orang profesional. Jadi sebab apa tak minat lagi? Habis selesai bincang-bincang makan ke apa, lari nak ke atas bilik, duduk kat bilik, masuk bilik. Sebab apa? Teringatkan FB tu dan media sosial lain. Teringat lagi buka handphone je, bukan ada apa pun. Nak pergi buka handphone je. Nak buka handphone nak tengok benda dalam tu. Padahal TV ada, tengoklah TV macam biasa. Tak maunya. Ni kita dah perasan dah. Bila jadi macam ni, kita dah nampak dah perubahan dah berlaku. Sebab media sosial akan mengubah pemikiran, mengubah perasaan, kelakuan, akhlak, semua dah berubah dah. Baik. Ini cerita si isteri. Dulu, selepas solat, maghrib ke, subuh ke, solat-solat lah. Solat-solat. 5 kali sehari ni. Kadang-kadang habis tu buka baca Quran, ataupun dia belajar ngaji, ataupun dia berzikir. Panjang zikir dia. Tapi selepas ada akaun FB ni, tak sempat dah nak zikir. Lepas tu pegang handphone tu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Handphone ada kat sebelah je. Tak duduk jauh. Dulu tak bawa handphone, sekarang pegang handphone. Pergi mana pun. Walaupun dalam rumah. Sebab nak update tu. Dulu tak. Tak kisah. Tapi lepas tu, dah start dah. Dah start pegang handphone buka FB. Nak tengok berita terkini. Atau mesej kawan-kawan. Lupa dah. Zikrullah tu dah lupa dah. Nak zikir benda tak sempat. Nak tasbih subhanallah, subhanallah dah tak sempat dah. Duk teringat ya benda tu. Tengok tak dahsyat fitnah syaitan ni. Fitnah dajjal ni. Sampai dia masuk dalam hati. Ataupun orang marah saya lagi. Ustaz ni duk marah apa ni? Marah apa ni? Bukan. Berubah perangai kamu dah lepas dapat FB ni. Itu baru FB tak start masuk Telegram lagi. Lagi rosak masuk kat situ.
LinkedIn lah, sebagainya banyak lagi. Kita nak cerita before and after. Sebelum ada FB, perangai macam ni, kelakuan macam ni, akhlak macam ni. Lepas dapat FB, ni akan jadi. Ni biasa berjadi. Siapa pernah lalui benda ni, ni yang jadi. Okey, kemudian si isteri ni biasanya selepas makan, masih lagi sempat lah minum kopi ke, koktel ke, kuih ke, biskut ke dengan suami dia, apa, family dia. Kan? Ni biasalah. Tak ada benda buat, layan sampai selesai, nak naik malam-malam lepas isyak tu, banyaklah masa. Layan kan, kadang-kadang nak buka TV ke sekejap ke. Tapi dah lepas kena FB ni, dia tak ada masa lagi nak sembang-sembang dah. Sembang pun nak cepat-cepat dah. Basuh pinggan sebagainya kalau boleh. Apa tak basuh tunggu pagi esok, lempar dalam bekas singki tu, duduk sibuk nak melayan tu. Kan? Tak adalah keluarga ke, anak ke, tak kisah dah kalau ada anak. Kan? Pandailah budak-budak tu. Bisi-bisi bagi handphone satu. Nah, tengok, mak nak tengok FB, nak tengok Insta, nak tengok Telegram, nak tengok macam-macam lagi nak tengok dalam tu. YouTube lah, macam-macam nak tengok. Banyak benda nak tengok ni. Ni. Sebab semua benda tu fitnah. Nak belajar mengaji dalam YouTube pun tak boleh. Pasal tok guru tu kita tak tahu siapa. Walaupun orang tu terkenal. Mengaji kan datang laki. Nak ngaji dengan laki langsung dah lah. Dah dapat FB. FB punya laki dia dah. FB lebih daripada laki dia lagi dah. Kemudian. Lepas tu buat apa? Dah tak nak berbual, tak nak sembang-sembang apa. Sebab nak sibuk FB. Masuk dalam bilik. Duduk sorang-sorang. Sebelum ni, seronok bersama keluarga. Happy life. Tapi sejak dia happy, idea makin panjang, informasi makin banyak, maklumat makin banyak, berasa bangga dah. Dah berasa ego dah. Berasa angkuh dah, macam-macam dia tahu. Kan? Dah. Kemudian, dah tak seronok dah duduk dengan keluarga. Dah jadi orang gila. Majnun jadinya. Pasal apa tadi gila? Sebab lepas duduk ramai-ramai lari masuk dalam bilik. Duduk sorang-sorang ujung bucu tu. Duduk dalam bilik sorang-sorang. Buka. Tengok dia buat apa? Duduk main handphone tu. Duduk tengok dalam tu. Duduk main apa? Main FB. Chatting kawan-kawan tu. Grup-grup chatting ada ramai tu. Kawan-kawan yang dulu baru jumpa. Start dah berhubung dengan mereka. Duduk dalam bilik sorang-sorang. Tak ada duduk dah. Dengan husband, dengan suami, dengan anak-anak. Bukan sejam. Berjam-jam dah lamanya. Sedangkan waktu tu bayangkan tarikan besi berani dajjal kepada ni cukup dahsyat. Sehingganya nak baca Quran dia tak seronok dah. Baca tapi tak seronok, tak ada rasa kick dah. Tak ada rasa feel baca Quran tu. Zuk tu dah tak ada dah. Nak teringat juga ke FB tu punya asyiknya. Ingat nah. Ni kita cerita benda dah berlaku dah. Ramai orang kena penyakit ni. Ni satu fitnah, bukan penyakit lagi dah. Fitnah. Nak berubat bukan senang penyakit ni. Dia nak kena buang dulu segala FB dia kapur dalam pemikiran tu baru boleh hilang. Baik dulu taat pada suami, dah ada masa bersamanya. Dia taat juga, tapi sekarang ni dia tak kisah sangat. Lantak engkau lah. Sebab apa? Terlalu sayangkan media sosial dan friend dia dalam media sosial dia tu. Tak macam sebelum ni lah. Maka perubahan sangat ketara selepas pandai ber-FB. Dulu tak juga. Ni jaga isteri, terutama isteri-isteri yang dulu yang tak ada pengetahuan tiba-tiba dapat FB. Anak pula ajar ibu. Betul lah anak ajar ibu. Tapi kena ingat, benda tu boleh meruntuhkan kehidupan sebelum ni. Bahaya dia kat sini lah. Bukan kata tak ada FB tu tak moden, tak. Lebih baik dia duduk dengan Allah dan Rasul, lebih baik lagi. Lebih mulia lagi daripada dia melayan FB tu. Dia ada isteri. Duduk chatting dengan orang lain. Walaupun kawan-kawan, perempuan sekalipun, kalau suami tak izin, tak boleh. Dia jadi haram. Sebab kawan perempuan tu pun kadang-kadang ada perangai buruk, ada perangai huduh. Dia duduk hasut macam-macam ni. Jadi bini ni ingat perempuan, tak apa. Dia tak sedar benda tu hasutan syaitan. Bukan semua manusia ni baik. Kita tak tahu siapa pun. Jadi kita takut benda tu mempengaruhi hidup dia. Alangkah televisyen sudah. Banyak perempuan tengok lakonan-lakonan yang tak elok dalam TV tu. Pasal rumah tangga sebagainya. Dia ikut perangai itu bawa dalam kehidupan dia. Dia lawan laki dia lah macam-macam. Tikai tu petikai ni. Ni berlaku. Jadi saya nak salah siapa ni? Salah kita sendiri. Lepas tu benda ni kena fikir baik-baik. Sebab FB ni mengubah pemikiran dan kelakuan si isteri tu. So better take care dengan main-main benda ni. Jadi risau kita tengok benda macam ni. Jadi sebelum terlambat, sebelum terlanjur, berhenti dulu benda lagu ni. Tak perlu pun sebenarnya. Kau setakat nak WhatsApp ke anak beranak ke, grup WhatsApp kawan-kawan ke anak-anak, cukup lah. Bila masuk FB, dia dah advance satu step di hadapan. Sebab dalam FB ni dia boleh masuk gambar. Dalam WhatsApp boleh juga gambar, tapi tak seteruk FB. FB ni orang boleh akses. FB ni, kalau WhatsApp ni antara kita dengan orang tu je. Tapi FB lain. Satu dunia, Dajjal pun tengok sekali, syaitan pun tengok sekali. Semua orang tengok. Malaikat pun tengok, Tuhan pun tengok. Apa kamu buat dalam FB tu? Ni paling buruk. Kita dah mula
dedahkan diri kita. So take care lah, hati-hati lah benda macam ni. Nanti jangan kata tak ada orang pesan. Memang orang tak bercakap bab ni, tapi saya bercakap sebagai kita ingat kita sayang seagama kita. Baik lelaki baik perempuan, umat Islam ni kita kasih, kita sayang. Jadi kita tak nak kita ni umat kita Islam ni dibinasakan oleh Dajjal ni. Jangan kita terlanjur hal-hal macam ni. Saya dah cakap dengan budak-budak sekarang yang mana yang pernah lalui pengalaman dalam FB, dia teruk Ustaz. Tak ada nak buat apa Ustaz, duk teringat benda tu je. Duk tengok FB tu, kada apa pun. Tapi nak buka tu, nak tengok ni sekejap semayang pun tak senang. Assalamualaikum tu dah lebuh. Saya macam itu. Ni yang paling kita bimbang sekali dalam kehidupan kita. So jadi kena hati-hatilah. Bukanlah saya tu nak menahan, melarang, tetapi nak memperingati sebelum terlanjur. Si suami baik-baik tengok isteri, tanya baik-baik, kenapa kamu dah buka website FB apa lagi? Nak berniaga macam mana? So account number ke, handphone ke, jangan hak laki bini tak boleh tengok, hak bini laki tak tengok. Biar kita transparent. Nak buka-buka lah tengok dalam tu ada apa pun. Macam tu supaya kita boleh faham. Yang isteri pun sesekali bagi Usman, bang tengok ni, tak ada apa dalam ni pun. Tunjuk tengok. Kalau laki dia kata tak boleh ni, kamu tak boleh baru duduk macam ni, aku tak suka ni, kena berhenti cepat-cepat. Nanti besok dah tak ada berlaki dah. Dah laki nak macam mana? Dah jahat dengan FB tu, duk main sana main kawan perempuan lebih sangat. Dah tak boleh ke laki. Dah lah laki cerai, puas hati. Orang esok masuk syurga ada laki, awak seorang-seorang kekek seorang-seorang. So ambil faham, benda ni very serious. Bukan kita cakap bohong-bohong, cakap sungguh-sungguh ni. Baik. Itu yang nak kena nak faham. Okey, wallahu alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.